Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, kita akan teruskan untuk fizik tingkatan 4, bab 5, gelombang dan subtopik 5.1, asas gelombang part kedua. Asas gelombang yang pertama, kita lebih fokus kepada konsep dan mengenali jenis-jenis gelombang. Tetapi untuk kali ini, kita akan belajar bagaimana hendak mentafsir data dan juga bagaimana hendak mencari amplitude, tempo, frekuensi, panjang gelombang dan laju gelombang. Okey, kita lihat dulu apakah yang kita perlu pelajari dalam yang kita perlu mengetahui. Okey, sekarang ni mari kita lihat dan kenali beberapa contoh istilah ataupun terms yang paling penting untuk kita faham dan kita kenal. Okey, kita mulakan dengan amplitude. Yang pertama, yang mana simbolnya ialah A besar kerana amplitude bermula dengan A. Dan amplitude ini adalah sasaran maksimum. Okey, sasaran ini ialah jarak. Kalau kita belajar fizik masa bab yang kedua, kita ada belajar apakah dia sasaran dan perbezaan antara jarak. Jarak adalah berapa jauh suatu objek itu telah pun berjalan, tetapi dia adalah skala yang mana kita tak perlukan arah, tak perlu kita kenal pasti arah, mengambil kira arah. Tetapi bagi sasaran, ianya sama seperti jarak, iaitu berapa jauh telah pun suatu objek itu melaluinya, tetapi perlu melibatkan arah. Jadi, itu adalah sasaran. Untuk amplitude, dia adalah sasaran maksimum bagi suatu zarah daripada kedudukan keseimbangannya. Apakah dia kedudukan keseimbangan? Kedudukan keseimbangan ini adalah kedudukan asal zarah tersebut. Okey, jadi cikgu nak lukiskan sedikit graf yang melihatkan ataupun menunjukkan getaran ataupun ayunan. Okey, so dia akan ada atas dan bawah. Jadi di sini adalah kita panggil sebagai kedudukan keseimbangan. Yang mana ini adalah kedudukan asal zarah-zarah dan kita anggap dia sebagai paling seimbang. Jadi amplitude adalah sasaran maksimum. Jadi bila kita sebut maksimum, ia mestilah melibatkan yang paling tinggi bagi sesuatu kedudukan amplitude. Jadi itulah kedudukan yang paling tinggi yang cikgu tikkan dengan pen warna biru ni. Okey, jadi sasaran maksimum ini paling maksimum suatu zarah daripada kedudukan asalnya. Jadi kedudukan asalnya adalah garisan yang tegak ni. Jadi inilah A, amplitudenya. Okey, mudah saja kan? Okey, kita terus lihat yang kedua yang penting ialah tempoh. Tempoh ialah T besar. Okey, dan definisinya ialah tempoh sebenarnya adalah masa yang diambil oleh suatu zarah untuk membuat satu ayunan lengkap ataupun satu gelombang yang lengkap oleh suatu sumber. Jadi ianya sebenarnya berbeza dengan masa. Masa yang kita ambil daripada jam memandik, iaitu pengukur, dan biasanya ia melibatkan 20 ayunan lengkap, 10 ayunan lengkap. Tetapi bagi tempoh, dia hanya fokus kepada satu ayunan lengkap sahaja. Jadi kalau kita ambil masa, for example 10 saat. Jadi kita perlu bahagikan dengan 10 ayunan lengkap yang telah dibuat untuk mendapatkan tempoh, iaitu masa bagi satu ayunan lengkap. Okey, seterusnya ialah frekuensi. Simbol frekuensi adalah F kecil. Okey, dan frekuensi adalah bilangan ayunan lengkap. Ini adalah keywordnya, bilangan ayunan lengkap yang telah pun dilakukan oleh zarah yang dihasilkan oleh suatu gelombang dalam, keywordnya ialah dalam masa 1 saat sahaja. Jadi 1 saat dapat berapa ayunan lengkap ataupun berapa getaran yang lengkap, atas ke bawah dan balik ke asal, daripada asal balik ke asal. Okey, jadi berapa kali ataupun berapa bilangan yang dapat dilakukan dalam masa 1 saat sahaja. Kalaulah
dalam masa 1 saat dapat 10 ayunan, jadi bermaksud frekuensinya adalah 10 Hz. Okey. Dan untuk panjang gelombang pula, simbolnya ialah kita sebut sebagai lambda. Okey, tarik dan kecil di sini. Ini adalah lambda. Cikgu ulang balik ya, lambda. Okey, lambda ini adalah jarak disebabkan panjang, jadi jarak di antara dua titik sefasa yang berturutan. Nanti kita akan lihat dengan jelas bagaimana untuk mencari lambda ataupun panjang gelombang ini. Okey, dan seterusnya ialah laju gelombang. Laju gelombang sebenarnya adalah jarak yang dilalui oleh profil gelombang. Okey, dan dia punya simbol ialah V kecil, iaitu hal laju. Okey, jarak yang dilalui oleh profil gelombang dalam masa 1 saat sahaja. Okey, mudah je kan? Okey, jadi kalau kita nak lihat SI unitnya pula, contohnya, bagi amplitude ini ya, kalau kita tengok ni adalah sesaran. Jadi antara unit yang kita boleh pakai ialah cm, meter dan sebagainya lah, sebab melibatkan sesaran. Bagi tempoh pula mestilah saat ataupun mungkin boleh minit, tapi SI unitnya adalah saat lah. Bagi frekuensi pula, unit yang kita akan dapat adalah S-1. Tetapi SI unit bagi frekuensi adalah Hertz. H besar dan Z. Hertz. Okey. Dan panjang gelombang ialah dalam cm ataupun meter. Kerana ia melibatkan jarak ataupun mungkin kilometer. Dan bagi laju seperti biasa, hal laju ialah ms-1 ataupun meter per minit. Okey, ini adalah SI unit dan unit-unit yang kita boleh gunakan. Okey, dan bagi kita lihat pula apakah sebenarnya kedudukan keseimbangan. Seperti mana yang cikgu dah bagi tahu tadi, kedudukan keseimbangan adalah kedudukan asal bagi zarah tersebut. Okey, jadi kedudukan keseimbangan adalah kedudukan asal zarah sebelum ianya berayun ataupun bergetar. Okey, kita lihat pula formula bagi frekuensi. Bagi frekuensi, kalau kita lihat di sini, dia ialah melibatkan bilangan ayunan lengkap bagi suatu zarah dalam masa 1 saat. Jadi, bila melibatkan 1 saat, ini adalah tempoh. Okey, jadi mesti ada kaitan dengan tempoh. Jadi, untuk formula frekuensi, F sama dengan 1 per tempoh. Disebabkan itu, kita akan dapat ya di sini S tempoh adalah 1 per S. So, sama dengan S-1. Sebab tu jadi dekat frekuensi cikgu tuliskan sebagai S-1. Ataupun kita boleh tukar kepada Hertz. Okey, sama juga dengan Hertz. Okey, kita lihat pula sesaran. Sesaran pun macam cikgu dah cakap tadi, kita dah ulang kaji sikit tentang bab 2. Okey, sesaran yang mana dia sebenarnya adalah jarak. Okey, bagi suatu zarah dari kedudukan keseimbangan, iaitu kedudukan asal, tetapi dalam keadaan ianya mengambil kira arah. Okey, kerana sesaran adalah kuantiti vektor. Okey, mari kita lihat ulang kaji semula bagaimanakah bentuk dua jenis gelombang, iaitu gelombang melintang dan gelombang membujur. Okey, baik. Bagi gelombang melintang ya, kita pun dah pelajari tadi tentang amplitude. Amplitude ialah sesaran maksimum bagi suatu zarah daripada kedudukan keseimbangan. Jadi, sesaran maksimum bermaksud dia adalah yang paling tinggi boleh suatu zarah itu capai. Contohnya di sinilah cikgu letak ni puncak dia. Okey, itu adalah sesaran yang paling maksimum. Dan amplitude ialah sesaran maksimum zarah itu dari kedudukan keseimbangan. Dan kedudukan keseimbangannya pula ialah di sini, iaitu kedudukan asalnya. Keseimbangan asal. Okey, jadi kita nampak jelas kat sinilah. Jadi nak dapatkan dia punya amplitude ya, ialah daripada puncak ke kedudukan asal.
di sini. Jadi di sini ialah amplitudenya. Mudah saja kan? Dan kalau kita nak lihat bagaimana pula amplitud dekat bawah. Kalau gerakan dia di bawah pertentangan. Jadi cikgu gunakan warna biru. Kalau di bawah sama juga sasaran maksimum dia adalah di sini. Jadi amplitudnya ialah daripada maksimum ini ke kedudukan keseimbangan atau asal. So ini adalah amplitudnya. Dan seterusnya pun bagi setiap fasa. Okey, dan kita nak lihat pula apakah titik sefasa. Okey, tadi macam cikgu cakap, ini adalah sasaran maksimum yang mana cikgu namakan dia sebagai contohnya A1 for example. Okey, dan titik di sini pula yang paling maksimum bagi seterusnya ialah A2. Okey, A1. Jadi kita tengok di sini A1 lengkap satu pusingan suku setengah suku. Cukuplah satu pusingan lengkap. Okey. Jadi ini adalah A2. Dan seterusnya daripada ni suku, setengah dan suku. Okey, di sini cukup satu pusingan lengkap. Jadi suku dengan suku setengah dan bawah setengah. Jadi satu pusingan lengkap. Jadi A1, A2 dan A3 ini kita panggil sebagai titik-titik yang sefasa. Okey, sefasa ini bermaksud berada pada setiap satu ayunan lengkap yang berturutan. Okey, kita lihat pula bagi kedudukan yang di bawah. Di bawah ini katakan cikgu letak dia sebagai C1. Okey, dan di sini yang paling maksimum adalah C2. Okey, kalau kita lihat di sini, kat sini suku saja perjalanan dia. Kemudian ini satu dan ini suku. Okey, jadi ini adalah titik sefasa yang lengkap. Okey, dan seterusnya suku, setengah suku. Okey, dan ini adalah C3 dan ini adalah titik sefasa. Okey, jadi kita dapat lihat di sini ya. C1, C2 dan C3 ini adalah titik-titik yang sefasa. Okey, bagaimana pula bagi kedudukan yang di tengah-tengah tu? Yang di tengah-tengah ini. For example ya, di sini. Di sini, di sini. Oh, maaf, di sini tak ada. Okey, ni satu. Okey, terus. Okey, kita dapat satu. Jadi, di sini cikgu letakkan B1. Yang ni bukannya salah. Sebab kenapa cikgu cakap salah? Kerana tak cukup satu ayunan. Ini hanya setengah saja. Jadi, kita kena ada setengah lagi untuk dapatkan B2. Jadi, B2 ini barulah kita sebut sebagai sefasa. Okey, dan seterusnya setengah, boleh tak kita tanda di sini? Tak boleh. Okey, dan tambah lagi setengah. Okey, ini adalah sefasa. B3. Jadi, B1, B2 dan B3 ini adalah sefasa. Jadi, kalau kita lihat di sini, selang-selilah di sini dan poin di sini adalah tidak sefasa. Kerana tidak lengkap satu ayunan lengkapnya. Okey, dan kenapa kita nak cari titik-titik sefasa ni? Okey, apabila kita dah pun berjaya cari titik-titik sefasa ni ya, A1, A2, 3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ini. Jadi, kita dapat lihat di sini ya, daripada satu titik fasa A1 ke titik fasa yang seterusnya yang berturutan adalah A2. Jadi, di sinilah jarak panjang gelombang, iaitu kita sebut sebagai lambda. Okay, sama juga kalau untuk C. Okay, cikgu ambil C2 dengan C3 ya, nampak jelas sikit. Okay, so C2 adalah berturutan dengan titik sefasanya iaitu C3. Jadi, kita pun dapat lihat daripada C2 dan C3 ini adalah kita sebut panjang gelombang iaitu lambda. Bagaimana pula bagi titik pada keseimbangan. Okey, jadi kita lihat di sini B1 dan B2. Yang ini silap kan? Okey, so yang silap tu tak dikira. So daripada B1 ke B2 ini kita sebut sebagai satu lambda. B2 ke B3 satu lambda. A2 ke A3 satu lambda iaitu panjang gelombang. C1 ke C2 juga adalah satu lambda. Manakala bagi A pula iaitu amplitud tadi, A2 ke tengah ini adalah satu amplitud.
C2 ke tengah A, A3 ke tengah pun adalah A, iaitu amplitude, dan C3 ke tengah juga adalah A. Jadi kita nampak dengan jelas di sini apakah dia titik-titik sefasa, apakah dia amplitude dan apakah dia panjang gelombang. Okey, dan ini semua adalah bagi gelombang melintang. Okey, bagaimana pula bagi gelombang membujur? Okey, mari kita lihat ulang kaji semula bagaimanakah bentuk dua jenis gelombang, iaitu gelombang melintang dan gelombang membujur. Okey, baik. Bagi gelombang melintang ya, kita pun dah pelajari tadi tentang amplitude. Amplitude ialah sesaran maksimum bagi suatu zarah daripada kedudukan keseimbangan. Jadi, sesaran maksimum bermaksud dia adalah yang paling tinggi boleh suatu zarah itu capai. Contohnya di sinilah cikgu letak ni puncak dia. Okey, itu adalah sesaran yang paling maksimum. Dan amplitude ialah sesaran maksimum zarah itu dari kedudukan keseimbangan, dan kedudukan keseimbangannya pula ialah di sini, iaitu kedudukan asalnya, keseimbangan asal. Okey, jadi kita nampak jelas kat sinilah. Jadi nak dapatkan dia punya amplitude ya, ialah daripada puncak ke kedudukan asal di sini. Jadi di sini ialah amplitudenya. Mudah saja kan? Dan kalau kita nak lihat bagaimana pula amplitude dekat bawah, kalau gerakan dia di bawah bertentangan, jadi cikgu gunakan warna biru. Kalau di bawah sama juga sesaran maksimum dia adalah di sini. Jadi amplitudenya ialah daripada maksimum ini ke kedudukan keseimbangan atau asal. So ini adalah amplitudenya. Dan seterusnya pun bagi setiap fasa. Okey, dan kita nak lihat pula apakah titik sefasa. Okey, tadi macam cikgu cakap, ini adalah sesaran maksimum yang mana cikgu namakan dia sebagai contohnya A1 for example. Okey, dan titik di sini pula yang paling maksimum bagi seterusnya ialah A2. Okey, A1, jadi kita tengok di sini ya, A1 lengkap satu pusingan suku setengah suku. Cukuplah satu pusingan lengkap. Okey, jadi ini adalah A2. Dan seterusnya daripada ni suku, setengah dan suku. Okey, di sini cukup satu pusingan lengkap. Jadi suku dengan suku setengah dan bawah setengah. Jadi satu pusingan lengkap. Jadi A1, A2 dan A3 ini kita panggil sebagai titik-titik yang sefasa. Okey, sefasa ini bermaksud berada pada setiap satu ayunan lengkap yang berturutan. Okey, kita lihat pula bagi kedudukan yang di bawah. Di bawah ini katakan cikgu letak dia sebagai C1. Okey, dan di sini yang paling maksimum adalah C2. Okey, kalau kita lihat di sini, kat sini suku saja perjalanan dia. Kemudian ini satu dan ini suku. Okey, jadi ini adalah titik sefasa yang lengkap. Okey, dan seterusnya suku, setengah suku. Okey, dan ini adalah C3 dan ini adalah titik sefasa. Okey, jadi kita dapat lihat di sini ya. C1, C2 dan C3 ini adalah titik-titik yang sefasa. Okey, bagaimana pula bagi kedudukan yang di tengah-tengah tu? Yang di tengah-tengah ini. For example ya, di sini. Di sini, di sini. Oh, maaf, di sini tak ada. Okey, ni satu. Okey, terus. Okey, kita dapat satu. Jadi, di sini cikgu letakkan B1. Yang ni bukannya salah. Sebab kenapa cikgu cakap salah? Kerana tak cukup satu ayunan. Ini hanya setengah saja. Jadi, kita kena ada setengah lagi untuk dapatkan B2. Jadi, B2 ini barulah kita sebut sebagai sefasa. Okey, dan seterusnya setengah, boleh tak kita tanda di sini? Tak boleh. Okey, dan tambah lagi setengah. Okey, ini adalah sefasa. B3. Jadi, B1, B2 dan B3 ini adalah sefasa.
Jadi kalau kita lihat di sini, selang selilah di sini dan point di sini adalah tidak sefasa. Kerana tidak lengkap satu ayunan lengkapnya. Okey? Dan kenapa kita nak cari titik-titik sefasa ni? Okey, apabila kita dah pun berjaya cari titik-titik sefasa ni ya, A1, A2, 3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ini. Jadi, kita dapat lihat di sini ya, daripada satu titik fasa A1 ke titik fasa yang seterusnya yang berterutan adalah A2. Jadi, di sinilah jarak panjang gelombang iaitu kita sebut sebagai lambda. Okay, sama juga kalau untuk C. Okay, cikgu ambil C2 dengan C3 ya, nampak jelas sikit. Okay, so C2 adalah berterutan dengan titik sefasanya iaitu C3. Jadi, kita pun dapat lihat daripada C2 dan C3 ini adalah kita sebut panjang gelombang iaitu lambda. Bagaimana pula bagi titik pada keseimbangan Okey, jadi kita lihat di sini B1 dan B2. Yang ini silap kan? Okey, so yang silap tu tak dikira. So daripada B1 ke B2 ini kita sebut sebagai satu lambda. B2 ke B3 satu lambda. A2 ke A3 satu lambda iaitu panjang gelombang. C1 ke C2 juga adalah satu lambda. Manakala bagi A pula iaitu amplitude tadi, A2 ke tengah ini adalah satu amplitude. C2 ke tengah A, A3 ke tengah pun adalah A iaitu amplitude dan C3 ke tengah juga adalah A. Jadi kita nampak dengan jelas di sini apakah dia titik-titik sefasa, apakah dia amplitude dan apakah dia panjang gelombang. Okey, dan ini semua adalah bagi gelombang melintang. Okey, bagaimana pula bagi gelombang membujur? Baik, kita teruskan pula bagaimana untuk menerbitkan formula. Kita mulakan dengan formula laju. Okey, laju yang kita dah pernah belajar ketika bab 2 awal tahun yang lalu, iaitu laju ialah simbolnya V kecil dan laju adalah S per T, kan kita dah belajar. Apakah dia S ni? S adalah jarak ataupun sesaran yang kita lalui, suatu objek lalui, ataupun untuk di sini zarah lalui. Okey, jarak yang dilalui bahagi dengan T adalah masa. Masa yang diambil untuk melalui jarak tersebut. Okey, jadi ini adalah formula yang kita dah belajar. V equals to S per T kecil. Okey, sementara kalau kita nak tengok pula bagi laju gelombang. Okey, gelombang seperti mana yang kita belajar sekarang ini juga tetap menggunakan simbol V kecil. Okey, dan bagi sesaran dia, jarak dia, kita dah belajar jarak daripada satu titik sefasa ke satu titik sefasa yang berikutnya kita sebut sebagai lambda, iaitu panjang gelombang. Jadi, panjang ini adalah sama dengan jarak. Jarak bagi gelombang itu. Okey, jadi kita ambil dia sebagai jarak. Jadi kita cikgu tukar jarak S ini sebagai lambda, panjang gelombang. Okey, jadi kita bahagi pula dengan masa. Okey, masa pula seperti mana yang cikgu cakap, dia perlulah dalam satu ayunan lengkap kan, dan biasanya masa bagi satu ayunan lengkap ini kita ambil dia sebagai satu tempoh. Kan? Kita perlu bagi untuk dapatkan satu ayunan lengkap saja, masa bagi satu ayunan. Jadi tempoh lah. Okey, sebab kalau T kecil ini dia mengagumi mungkin 10 ayunan lengkap, 20 ayunan lengkap atau mungkin 100 ayunan lengkap. Tapi kalau satu saja seperti ini, bagi satu lambda iaitu 1, jadi T besar. Okey, jadi jelas kat sini kita dapat lihat ya, V ini sama dengan 1 per T besar dan lambda. Cikgu asingkan. Okey, jadi kita dah belajar dah sebelum ini juga bahawa F sama dengan 1 per T. Okey, jadi 1 per T ini di sini. Jadi cikgu boleh ubah ya. Ini jadi nombor 2, jadi nombor 1. Jadi kita combinekan, kita buang 1 per T ni, kita gantikan dengan F. So kita akan dapat V sama dengan, ini kita tukar kepada F. F
lambda. Jadi ini adalah formula yang kita boleh pakai. Iaitu nak cari laju gelombang, kita boleh darabkan frekuensi gelombang dengan panjang gelombang itu. Jadi kita dapat lihat di sini ya, ini contoh profil gelombang, salah satu profil gelombang yang mana arah perambatan dia adalah daripada sini ke arah ni. Okey, ini adalah dia punya anak panah ya. Okey, sama. Dan pergerakan yang kita dapat lihat di sini ialah ini adalah pada kedudukan asal sebelum bergetar. Okey, cikgu letak pembaris ya. Dan apabila berada dekat atas, iaitu sesawan yang paling maksimum di atas, dia akan bergetar dan naik ke atas ayunan dia. Kemudian dia akan terayun dan bergetar ke bawah, ke atas di sini ya, di atas dan ke bawah semula. Dan akhirnya akan kembali kepada kedudukan keseimbangannya, iaitu kedudukan asalnya, iaitu di tengah. Okey, inilah maksudnya. Okey, sekarang ni mari kita lihat ya, ada dua jenis graf yang kita perlu kuasai dalam bab ini. Iaitu graf yang pertama kita sebut sebagai graf sesawan melawan masa. Dan yang kedua ialah graf sesawan melawan jarak. Okey, mudah je. Okey, kita lihat yang pertama dulu. Kita fokuskan graf yang pertama dulu. Graf yang pertama adalah graf sesawan melawan masa. Jadi, di sini of course lah dekat atas ini kita sebut Y dahulu. Jadi, kat sini adalah sesawan. Okey, dan sesawan ini cikgu tulis dalam cm. Unitnya. Dan dekat sini pula panjangkan sikit masa. Jadi kita tu dah kat sini masa T kecil. Kat sini sesawan dia S lah kan. Okey, T kecil dan dalam kurung kita cikgu nak tulis saat. Nak pakai minit pun boleh tapi SI dia adalah saat. Okey, jadi kita dah dapat lengkap dah graf kita. Ada paksi Y dan melawan paksi X. Okey, mari kita lihat apa yang kita boleh dapat, yang kita boleh keluarkan daripada graf sesawan melawan masa ini. Okey, kita tengok yang pertama sekali. Saya gunakan pen warna merah bagi nampak jelas. Okey, bermula dengan sesawan. Dan kita dah tahu ya, sesawan maksimum adalah daripada kedudukan asal ini ialah amplitude. Ulang saja. Yeay, kita boleh dapat amplitude dengan mudah sekali. Terus kita buat bacaan di sini, berapakah bacaannya? Okey, katakanlah 10. Jadi amplitudenya adalah 10 cm. Kita ambil bacaan di sini. Siap. Okey, itu yang pertama. Jadi yang pertama sekali kita boleh dapat adalah amplitudenya. Okey. Cikgu tulis besar-besar sikit bagi nampak. So, kita berjaya dapat amplitude. Yang kedua pula, cikgu gunakan pen warna. Baik, seterusnya, mari kita lihat pula. Kita dah dapat amplitude. Jadi, mari kita lihat pula apa yang seterusnya yang kita boleh dapat. Okey. Kita dah tahu juga ini adalah masa. Okey, masa. Jadi, satu titik sefasa ke satu titik sefasa yang lain. Okey, dan masa ini biasanya paksi X dia akan tetapkan masa lah, mula dengan 0, 1 for example ya. 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat, 7, 8, 9, 10 saat. Sebab kita pakai unit saat di sini. Okey, jadi bagi masa ini ya, jadi daripada satu titik sefasa iaitu suku, setengah dan suku lagi. So ini adalah satu titik sefasa. Jadi cikgu letak di sini. Okey, jika tadi kita cakap titik sefasa dengan titik sefasa itu adalah panjang gelombang. Betul kan? Panjang gelombang. Tetapi untuk di sini ya, kerana kita nampak di sini adalah masa. Jadi bila masa ini bukanlah panjang gelombang sebab panjang mesti dalam cm. Jadi untuk masa kita panggil dia sebagai satu tempoh. T besar iaitu kita pun tahu ya, tempoh adalah masa yang dilalui ataupun yang diambil oleh zarah itu bagi satu ayunan lengkap. Dan ini memang menepati satu ayunan lengkap. Jadi ini suku, setengah dan suku lagi. Cukup satu. Setengah di atas dan setengah di bawah. Okey, sama juga kalaulah cikgu nak letak dekat bawah ni. For example, ini adalah satu yang paling titik sefasa dia dengan titik sefasa yang seterusnya. Satu titik ke satu titik kan. Yang berturutan.
setengah suku. Jadi ini kita sebut sebagai tempoh. T besar kerana paksi X dia adalah masa. Jadi kalau soalannya dia tanya, berapakah tempoh bagi pergerakan zarah ini? Kita dapat lihat ya, bermula dengan 5 dan berakhir dengan 9 di sini. Jadi 9 tolak 5, 4. Jadi tempoh bagi zarah ini adalah 4 saat. Kalau kat sini minit, 4 minit. Okey, mudah. Sama juga dekat sini. 3 dengan 7. So, 7 tolak 3 jadi 4. 4 saat. Okey, mudah. Kalau di tengah-tengah, for example, di sinilah mulanya kita. Okey, jadi kat sini setengah, kat atas pun setengah. Jadi cukup 1, setengah campur setengah 1. So, di sini kita sebut sebagai 1 T besar, 1 tempoh. Dan tempohnya adalah 6 tolak 2, jadi 4 saat juga. Jadi jelas di sini, apa yang kita dapat lihat di sini ialah tempoh gelombang. So, T besar. Daripada graf sesaran melawan masa, kita dapat amplitude dan tempoh. Dan yang ketiga, apabila anda dah dapat tempoh, jadi tak ada masalah lah untuk anda dapatkan frekuensi. Macam mana nak dapatkan frekuensi? Sebab frekuensi sama dengan 1/T. Jadi kalau kat sini tadi kita dapat 4 saat, masukkan je kat sini 4 saat. 1/4 saat. So, dapatlah frekuensi. Jadi, ketiga-tiga ini kita boleh dapat melalui bacaan graf sesaran masa. Okey, kita highlight sikit sesaran masa ni. Sesaran dan masa. Okey, jom kita lihat pula graf kita yang kedua, iaitu graf sesaran melawan jarak. Jadi, Y melawan X. Okey, sama macam tadi juga. Jadi, Y-nya adalah sesaran. Cikgu tulis kat sini sesaran. Okey, S kecil dalam kurungan cm. Unitnya. Ini adalah paksi Y melawan jarak paksi X. So, kat sini jarak, juga S dalam kurungan cm. Okey, jarak macam cikgu cakap tadi, dia adalah kuantiti skalar. Sementara sesaran adalah kuantiti vektor yang perlu melibatkan arah. Okey, jadi apa yang kita boleh dapati daripada graf sesaran melawan jarak ini? Apa yang membezakannya dengan graf sesaran masa? Okey, jadi macam biasa, kita lihat juga di sini, titik yang maksimum ini dengan kedudukan asal ini sama macam juga tadi. Ini kita tak boleh lari dan ini akan kekal sebagai amplitudenya. Okey, sama jugalah daripada sini ke sini, daripada bawah ni ke sini, ini juga adalah amplitud. Okey, cikgu tandakan satu supaya clear. Okey, ini juga adalah amplitud walaupun dekat bawah. Okey, dan yang seterusnya ialah bagaimanakah pula bagi titik sefasa dengan titik sefasa yang berturutan. Okey, contoh ya. Di sini titik sefasa dengan titik sefasa di sini. Okey, cikgu ambil ni. Dan ini disebabkan X-nya adalah jarak. Jadi, jarak sama dengan panjang. Jadi, ini adalah lambda. Panjang gelombang. Yeay, kita dah dapat panjang gelombang. Okey, jadi untuk graf sesaran melawan jarak ni, yang pertama sekali tadi kita dapat amplitude. Ya, kita dah dapat amplitude. So, kita tulis kat sini amplitude A, kita dapat. Mudah saja. Dan yang kedua kita dapat adalah panjang gelombang. Okey, panjang gelombang. Iaitu lambda. Mudah. Jadi kat mana lagi ada panjang gelombang? Okey, katakanlah di sini. Poinnya dengan di sini. So ini adalah satu panjang gelombang. Betul ke? Jom kita cek. Macam mana nak cek? Okey, ni suku, ini setengah, campur lagi suku. Jadi setengah kat bawah, setengah kat atas, satu ayunan lengkap. So, satu lambda. Contoh lain ialah di sini dengan di sini. Okey, setengah atas, setengah bawah. Okey, cukup satu ayunan lengkap. Jadi, ini juga adalah satu lambda. Awak senang je nak cek ya. Setengah ke atas, setengah dekat bawah. Tak kisahlah suku ke, mesti ada tambah lagi suku. Mudah je. Okey, jadi inilah dia apa yang kita boleh dapat daripada graf sesaran masa. Iaitu dapat 3 benda. Amplitude, tempoh dan frekuensi. Tempoh kalau masa kita pakai tempoh. Okey.
Sementara bagi sesaran dan jarak, cikgu nak highlight sikit. Sesaran dan jarak. Jadi, kita boleh dapat amplitude dan panjang gelombang lambda. Okey, sebabkan kita dah pandai, dah kenal dah apa dia amplitude, tempoh, frekuensi dan panjang gelombang, jadi tak ada masalah untuk jawab soalan macam ni. Okey, kita mulakan dengan soalan yang pertama dulu. Okey, untuk soalan yang pertama ini, kita boleh lihat dekat sini, graf sesaran melawan dengan masa. Okey, sesaran dekat atas, masa dekat bawah. Okey, dan kita nak hitung amplitudenya, tempohnya dan frekuensinya. Okey, kita mula dengan amplitude. Okey, macam cikgu cakap, amplitude adalah daripada yang paling maksimum. Okey, ini paling maksimum dengan kedudukan keseimbangannya, iaitu kedudukan asalnya. Jadi di sinilah kita pun buat perhitungan. Jadi ini adalah amplitude daripada 0 ke 3. Oh, 3. Jadi amplitudenya ialah 3 cm. Siap. Mudah sangat. Kenapa pakai cm? Sebab di sini pakai cm. Tapi hati-hati ya. Kalau graf ni dia tulis meter, awak kenalah guna meter. Okey, tempoh pula. Tempoh adalah masa bagi satu ayunan lengkap. Jadi kita perlukan titik sefasa. Jadi titik sefasa katakanlah cikgu nak gunakan di sini. Jadi ini suku, setengah suku lagi. Setengah di bawah, setengah di atas. Jadi inilah dia. Jadi ini adalah tempoh. Kenapa tempoh? Kerana masa. Okey, masa. Tak nampak ya? Okey, jadi tempohnya ialah daripada, alamak tak nampak. Okey, kita tak tahu bacaan di sini berapa. Boleh je kalau nak kira. Tapi nak mudah, kita ambil lah yang dah memang ada bacaan. Okey, kita ambil kat sini. Kita ambil ni setengah, yang ni setengah. Okey, kita gunakan pen warna lain supaya jelas. Okey, jadi di sini cikgu ambil daripada titik ni ke titik ini. Setengah. Jadi ini adalah T. Okey. Kita nak mudah. Jadi kita tengok dekat sini. Titik yang pertama adalah 0.25 dan titik kedua adalah 0.75. Jadi tempohnya perlulah daripada yang besar tolak yang kecil lah. Okey, jadi 0.75 tolak dengan 0.25, tolak ya operasinya. So, kita akan dapat 0.50. Okey, unit dalam saat. Jadi, tempohnya adalah ni, 0.5 saat. Mudah. Nak ambil kat mana-mana pun boleh. Tapi, nak mudah kita ambil yang tepat dengan bacaan nombor dia. Lebih mudah dan tidak silap. Okey, bagaimana pula dengan frekuensi? Frekuensi ialah F sama dengan 1/T. So, T kita dah dapat 0.5 saat. Jadi, 1 bahagi kita tukarkan saja. Bagi zarah ini 0.5 saat tempoh masanya. Okey, jadi cikgu pun tukar kat sini saat. So, kita tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapan. Jadi, jawapan akhirnya kita dapat ialah 2.0. S di sini bawah dan atas ya. Jadi S negatif 1. Tetapi frekuensi ada nilai, ada SI unit. Maaf Okey, SI unit yang special. Jadi dengan syarat S negatif 1 mesti guna saat. Jadi kita boleh tukar kepada 0.2 Hz. Ataupun nak singkatan dia biasa kita tulis dalam unit H besar dan Z kecil. Okey. Tapi dengan syarat mesti saat. Kita tak boleh pakai minit. Kalau minit negatif 1, tak boleh tukar kepada Hertz. Hanya saat sahaja. Okey? Mudah. Tapi jawapan akhir mesti dalam Hertz. Siap. Okey, kita lihat pula graf yang kedua. Iaitu graf sesaran melawan jarak. Okey? Dan soalannya ialah hitung amplitude, hitung tempoh pula. Salah ni. Bukan tempoh. Tapi panjang gelombang. Kenapa ya kita pakai panjang gelombang? Okay. Kalau kita faham konsep soalan pun yang salah pada soalan pun kita boleh dapat detect. Itulah pentingnya kalau awak faham konsep. Okay. Dan seterusnya kita nak cari hal laju. Hal laju? Ya, kita nak cari hal laju. Okey, kita lihat yang pertama sekali iaitu amplitude. Sama juga macam yang cikgu dah ajar. So, titik yang paling maksimum ke kedudukan keseimbangannya ini adalah amplitude. Dan amplitudenya sama macam tadi. So, A sama dengan 3 unitnya cm. Siap.
Okey, macam mana pula dengan panjang gelombang? Panjang gelombang mestilah yang sefasa. So, titik yang sefasa, cikgu nak mudah, cikgu ambil yang dah dekat dengan nombor ni. Mudah je. So, cikgu ambil yang ni daripada titik yang pertama ni dengan ni setengah, yang ni setengah. Cukup satu ayunan lengkap. Jadi, cikgu pun tanda siap-siap, takut silap. Jadi, titik sefasa ini dengan titik sefasa ini dikira sebagai satu lambda. Okey, so satu lambda ya, kita dapat lihat di sini jelas bermula dengan 8 ke 24. Jadi untuk dapatkan jarak dia, panjang dia mestilah 24 unit dalam cm tolak dengan 8 cm. So kita tekan kalkulator, 24 tolak dengan 8. So kita dapat 16. Okey, jadi kat sini panjang gelombangnya ialah 16 cm. Mudah saja. Dah dapat jawapan. Kalau nak buat yang lain pun boleh. Boleh ke cikgu saya nak buat yang lain. Saya tak nak nombor 8 dan nombor 24 ni. Boleh. Awak buat 16 dengan 32 ni. So, sama juga. Cuba kira. 32 tolak dengan 16. Okey. 32 tolak 16. Okey. So, 16 cm juga. Sama. Okey. So, macam mana pula kita nak cari halaju jika frekuensi. Dia dah bagi siap-siap frekuensi. Okey, ingat tak formula yang kita dah terbitkan tadi? Okey, formula yang kita dapat. Nanti cikgu tunjuk balik formula yang kita buat. Ini tadi. Kita dah terbitkan daripada menggunakan formula V, S per T. Kita tukarkan S tu kepada panjang gelombang. Dan kita tukarkan 1 per T ni kepada frekuensi. Akhirnya kita dapat formula ini. Jadi dengan formula ini, kita masukkan untuk cari halaju. Okey, jadi cikgu tulis kat sini V sama dengan F lambda. Okey, kalau dah diberi frekuensi, tak ada masalah untuk kita cari halaju dengan syarat adanya panjang gelombang. Okey, masukkan saja. Halaju bagi zarah ini, bagi graf ini ialah frekuensinya 2.6 Hz. Kita darabkan dengan panjang gelombangnya iaitu 16 cm. Okey, jadi kita tekan kalkulator. 2.6 darab dengan 16. So, kita dapat 41.6. Okey, Hertz ini tadi adalah, cikgu cakap Hertz mesti sama dengan S-1. Mesti guna saat kan? Cikgu cakap banyak kali kena guna saat, tak boleh pakai minit. Jadi, Hertz ini bermaksud S-1. Jadi, kat sini adalah cm. So, cm darab dengan S-1, kita dapat macam ni. Ya, memang betul pun cm dan S-1 ini adalah unit bagi halaju. Ya, memang dah terbukti. Okey, siap. Mudah sahaja. Okey, ini pula cikgu nak share eksperimen bagi menentukan panjang gelombang iaitu lambda. Okey, panjang gelombang, frekuensi F kecil dan laju gelombang iaitu V kecil. Okey, dan ini ialah kita sebut sebagai tangki viak. Okey, ini adalah tangki viak. Kita lihat dulu apa dia tangki viak ni. Okey, pandangan hadapan tangki viak kita boleh nampak daripada sini ya. Ini nama dia stroboskop digital yang mana kita boleh nampak satu ayunan lengkap atau pergetaran lengkap. Kemudian ini adalah penjana gelombang dia, iaitu yang boleh titik-titik pada air dan yang ada pegetar yang bersama dengan pegetar. Pegetar tu yang titik-titik, tetapi penjana tu yang membantu pengetar tu untuk bergetar. Dan kita letak air di dalam tagungan air kat sini. Okay, kita nak tengok gelombang air macam mana. Dan kita letak screen kaca ya. Dan kita juga letak cermin dekat bawahnya. Dan kita sambung bekalan kuasa dan unit kawalan ini bagi penjana gelombang ini supaya boleh bergetar. Okay, macam motor lah. So, bergetar ni boleh bergetar dengan sendirinya. Okay, so ini daripada pandangan sisi pula. Kita boleh nampak ada cermin di sini. Boleh nampak jelas lah. Jadi, ini kita kenali sebagai tangki viak. Okay. Kenapa kita buat eksperimen tangki viak ni? Sebab kita nak mengkaji ataupun kita nak lihat sendiri gelombang. Kita nak mengkaji dan melihat sendiri gelombang air. Okey, jadi inilah kegunaan tangki viak. Dan samping itu juga kita nak tentukan lambda,
frekuensi dan halaju bagi gelombang air. Okey, dan cikgu nak share di sini, ini adalah dua penggetar. Penggetar ini ya, yang ambil balik. Okey, penggetar ini yang di sini yang bersambung dengan penjana gelombang motor dia, yang mana motor ini kita sambung dengan bekalan kuasa. Okey, so dia akan bergetar dengan sendirinya. Okey, jadi ini adalah dua jenis penggetar kita boleh pakai dua jenis. Jenis yang pertama adalah jenis kita sebut sebagai penggetar sfera. Okey, kerana dianya berbentuk bulat. So apabila dia sentuh air, jadi dia akan membentuk gelombang-gelombang yang membulat. Yang kedua pula kita sebut sebagai penggetar satah. Okey, yang mana dia lurus, okey, seperti satah lah. Okey, so yang mana dia akan menghasilkan gelombang yang lurus di sini. Jadi kita lihat pula bagaimana gelombang membulat ni. Kalau kita tengok di sini ya, bermula dengan sfera ni dan kita boleh nampak gelombang tu. Cikgu kuatkan dengan pen ni ya. Okey, gelombang itu atas bawah, bergetar atas bawah. Okey, so bila bersentuhan dengan garisan yang kita nampak jelas ini, jadi garisan ini kita letak dia sebagai puncak. Okey, sementara kalau yang di tengah-tengah, di antara puncak dengan puncak, garisan dengan garisan, itu kita sebut sebagai lembangan. Iaitu dia berada di bahagian bawah. Okey, mudah saja. Jadi kalau kita nampak di sini, ini satu garisan, ini satu garisan. Yang di antara garisan itu dia dekat bawah. Boleh nampak jelas kot kan? Okey, dan seterusnya adalah penggetar satah. Sama juga bila kita nampak garisan, kalau anda dapat lihat di sini ya, jelas. Yang dekat garisan tinggi. So rendah balik, tinggi balik. Sebab ada garisan gelombang tu, profil gelombang Okey, tinggi. Jadi di sini okey, so kita nampak puncak yang dekat atas ini satu gelombang. Puncak ke atas ni satu gelombang. Okey, mudah saja. Jadi kita boleh nampaklah daripada satu sini ke sini, daripada garisan ini kita boleh nampak ini adalah satu ayunan lengkap, yang mana ini adalah satu lambda. Sama juga dengan sini, disebabkan puncak dengan puncak, jadi daripada satu garisan ini ke satu garisan yang berikutnya, ini adalah satu lambda. Jelas. Dan ini adalah yang kita boleh dapat lihat daripada di bawah, kalau kita letak kertas di bawah tangki viak. Okey, dan ini kita boleh menggunakan stroboskop. Iaitu di sini tadi cikgu tunjuk stroboskop digital. Tapi kalau kita tak ada pun stroboskop digital ini untuk melihat gelombang ni, jadi kita boleh gunakan stroboskop tangan. And now cikgu nak share sedikit kat sini. Kalau awak nampak jelas ya, ini warna merah, ini warna jingga, yang kedua ni, yang ni warna hijau, ini warna biru dan ini warna ungu. Okey, kalau pelangi kita ada ekstra kuning dan juga warna biru yang lebih lembut kan. Tapi di sini cikgu hanya ambil 5 yang kita nampak jelas. Dan kalau awak nampak di sini yang warna merah ini panjang gelombangnya adalah berbeza dengan ungu. Okey, jom kita tengok panjang gelombangnya. Okey, kalau di sini paling puncak dengan puncak ini, jadi ini adalah panjang gelombang bagi warna merah. Okey. Sementara bagi warna kuning pula, panjang gelombangnya ialah lebih pendek. Ya, lebih pendek. Bagi warna hijau pula, okey, panjang gelombangnya di sini dan di sini, ianya lagi pendek, lebih pendek daripada warna jingga. Bagi warna biru pula, ya, ianya lebih pendek. Dan bagi warna purple, puncak ke puncak, suku setengah suku ini sajalah lambdanya. Okey, makin lama makin kecil pula. Okey, jadi kita dapat lihat di sini ya, lambda ataupun panjang gelombang. Okey, lambda yang paling tinggi, okey, adalah merah. Sementara yang paling rendah adalah warna ungu. Disebabkan itu ya, kalau pada waktu senja,
Okey, pada waktu senja kat sini matahari, kat sini bumi. Jadi yang kita nampak jelas dekat langit adalah warna merah, kan? Yang kita nampak jelas. Kerana warna merah panjang gelombangnya adalah paling panjang, dan mungkin pada ketika waktu senja kita dah berada jauh daripada matahari, jadi warna tu saja yang kita boleh nampak, lihat dan yang sampai kepada kita. Kerana panjang gelombang yang tinggi. Okey, tetapi kita juga tahu yang hal laju sama dengan F lambda. Ini bermaksud hal laju adalah berkadar terus dengan lambda. Betul kan? So, apabila hal laju berkadar terus dengan lambda, ini bermaksud apabila hal laju bertambah, lambda juga akan bertambah kerana ianya berkadar berkadar terus. Jadi, kalaulah di sini kita dapat lihat bagi warna merah, okey, lambdanya adalah yang paling tinggi. Jadi, hal lajunya juga adalah paling tinggi. Jadi, kita dapat lihat di sini ya, kalau warna merah ni, lambda dia paling panjang. Sementara bagi warna ungu pula, lambdanya adalah yang paling pendek, kan? Kita nampak di sini tadi yang paling pendek, jelas kan, ungu. Makin ke bawah makin pendek dah lambdanya. Jadi kita dapat lihat di sini. Jadi apabila lambda dia berkurang, jadi hal lajunya pun akan berkurang kerana berkadar terus. Okey, jadi disebabkan itu pelangi biasanya kita dapat lihat je, warna merah itu adalah lebih nipis di bahagian atas berbanding dengan warna purple dia adalah lebih kembang dan tidak berapa kelihatan. Okey, biasanya macam ni lah, dia blur-blur saja. Warna merah tu nampak jelas dan nipis saja. Kenapa nipis? Kerana dengan hal laju yang tinggi, warna merah ni bergerak laju. Manakala bagi yang warna ungu, hal lajunya sangat rendah, jadi dia bergerak perlahan, slow. Okey, so apabila slow dia akan bergerak dengan perlahan dan tersebar. Sebab tu dia dapat lebih besar. Okey, jadi ini adalah gambar yang cikgu boleh share kat sini. Oh, okey. Kita boleh nampak pelangi. Oh, kenapa jadi begini? Okey, jadi ini yang kita dapat lihat ya. Okey, itu sahaja untuk asas gelombang subtopik ini. Okey, semoga bermanfaat dan dapat membantu anda mengenali konsep dan juga beberapa istilah-istilah fizik yang baru, serta dapat membantu anda mentafsir graf sesaran jarak dan sesaran masa dengan jelas. Okey, bye.